Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi, dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang mesti Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah, pemilik semesta alam, atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan kepada kita sebagai hamba yang menjadi pilihannya, dengan cara Allah Ta'ala terus jaga dan pelihara iman dan taqwa di hati-hati kita. Terima kasih kepada Allah yang terus menghamparkan kepada kita dua nikmat yang terbesar, iaitulah taufik dan hidayah, yang mana dengan taufik dan hidayah inilah kita masih terus menyembah Allah, masih terus redha akan Tuhan kita itu, dan dalam masa yang sama kita buktikan keredaan, keikhlasan kita kepada Allah dengan terus melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka apa yang ada pada kita sekarang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang masih dikekalkan oleh Allah, yang mana nikmat ini merupakan perkara yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ini, Allah Subhanahu wa taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya saya secara peribadi ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan surau dan ahli jawatan kuasa pengurusan ibadah korban atas pelaksanaan yang pada saya saban tahun makin menarik dan makin terbaik. Jumlah bertambah namun tak dengar apa-apa isu, tak dengar apa-apa komentar di belakang. Dengan keadaan telus dia, amanah dia, dengan keadaan kita tahu tak ada apa yang disembunyikan di belakang dari segi apa-apa lah. Kira boleh kot tuan mengurusi ya. Saya booking tahun depan, panjang umur, murah rezeki, masih hidup, insya-Allah. Sekok lembu lagi mudah-mudahan daripada family kami. Dia kena booking awal baru dapat nombor awal. Kan. Booking lambat dia duduk ujung-ujung. Kan. Dengan harga yang pada saya dua tempat je setahu saya yang saya jumpa kepala 6 lagi tahun ni. Satu di sini, satu lagi di Negeri Sembilan. Yang tak tahu kat Penang kot ada lagi, wallahualam lah kan. Yang saya dengar kepala 6. Kan. Dah lah kepala 6. Sepanggu saya ada dekat 15 kilo. Kan. Banyak kira lembu tu bukan kecil lah. Bukan kecil. Orang duk dapat 14 kilo pun tempat lain tanya dekat kira 800 setengah ambil satu bangku tu. Kan.
Jadi tu saya kata telus amanah, tak ada apa-apa hidden. Dia macam ni lah tuan-tuan. Agama ni selalu tu lah. Kalau semua orang ikhlas, maka setiap ibadat tu akan jadi mudah. Tapi kalau kata dalam apa yang kita buat berbentuk ibadat ni, kita ada benda sampingan yang kita nak ambil daripada dia. Kan kita dengar banyak kes, kita tak sebut tak mana-mana, tapi banyak sangat tambah-tambah bila kita duk buat urusan pi cari lembu, pi sembang dengan tokek lembu, dia akan cerita macam-macam. Nak bahagian lah, maksud dia atas angin. Bila ada atas angin ni, hak benda tu lah yang menjadikan agama tu payah. Benda tu lah sebenarnya yang merosakkan agama dan kredibiliti Islam. Kan? Jadi Nabi SAW sebut tu betul dah. Innamal a'malu binniyat. Semua orang buat korban, semua orang buat kerja. Namun atas apa kita buat korban, atas apa kita buat kerja. Kan? Kalau macam di sini, saya rasa semua orang puas hati. Sebab kita tahu dengan keadaan macam mana, dengan tu yang ni apa semua, tak ada apa pun puas hati. Ada orang yang dia jadikan korban ni, dia boleh dapatlah sikit kelebihan daripada kononnya upah untuk dia nak pergi cari barang, pergi cari lembu dan sebagainya. Jadi kita tak mau sebutlah benda tu. Cuma nak abang kata, kalau kita ikhlas, Nabi sebut, bila kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita buat untuk satu perkara, kita akan dapat tak? Kita dapat perkara tu. Contoh orang buat nak ambil atas angin, dia letaklah, dia dapat 10 ekor lembu, 1 ekor boleh kat dia 100 kata. 10 ekor dapat 1000. Dia dapat dak 1000 tu, dia dapat 1000. Dia tak dapat Allah dan Rasul. Macam kita hari ni, kita main sembahyang untuk apa? Kalau kita buat kerana Allah dan Rasul SAW, mudah-mudahan kita akan dapat Allah dan Rasul SAW. Jadi Nabi dah bak benda tu dulu lagi, dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tunjuk kat kita betapa pentingnya benda tersebut, sebab dia melibatkan dalaman yang siapa pun tak tahu melainkan kita dengan Allah. Sebab tu Imam Nawawi letakkan hadis tu, hadis yang pertama dalam matan Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Dia letakkan hadis tu yang pertama. Lari niat kita tuan-tuan, habis. Kita akan dapat apa yang kita niat. Yang tu Nabi sebut, kita akan dapat apa yang kita niat. Ada orang tak masuk korban, contohlah, saya bagi contoh ni, saya tak tahu lah, saya bagi contoh. Dia tak masuk korban, tapi dia duduk main buat ramai pergi sana tu, orang nampak dia rupanya dia aim baju. Lah dia boleh, orang tengok orang nampak dia buat kerja, hang buat kerja banyak, hang tak dapat baju, nak ambil baju. Dapat dia dapat apa dia mau. Kan? Padahal kita duduk sini, kita tahu tak masing-masing punya niat tu apa. Yang kita duduk berasa masing-masing main ni kira nak buat ibadat lah. Tapi dalam yang tu yang kita nak pastikan, kita kena pusatkan 100% niat kita kerana Allah atas apa jua ibadat yang kita lakukan. Sebab tu kalau boleh, antara cara untuk nak pastikan kita tak lari terpesong, kan, jangan show off. Kalau boleh jangan show off, terutama benda melibatkan ibadat. Sikit-sikit nak cerita dan tarawih, dan korban, dan tu, dan ni. Ada benda kita kena tunjuk, solat jemaah kena tunjuk, puasa Ramadan kena tunjuk. Tapi ada benda biar kita dengan Allah SWT sudah. Tapi hari ni kita benda yang melibatkan dengan Allah kita zahirkan, benda yang kita kena sembunyikan, itu kita buat diam-diam. Rupa Allah tu tak tahu, rupa Allah tak nampak. Maka sebenarnya saya ada baca beberapa artikel, antaranya yang menyebutkan perintah Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam membunuh anaknya itu bukanlah perintah membunuh dalam keadaan hidup-hidup. Namun untuk kita pada hari ini, apa yang Allah Ta'ala nak, supaya kita ambil pengajaran, Allah nak Nabi Ibrahim bunuh rasa pemilikan. Hari ni kita semua ada family, semua ada anak-anak, semua ada. So kita duk kata tu apa? Anak kita, anak saya, siap binkan saya. Walaupun kita letak sampai macam tu, nak habaq kata dia tu anak kita, hak kita, tapi sebenarnya semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat untuk tujuan pemilikan, yang ni cantik ni, kita boleh dapat untung sikit ni kalau kita buat macam ni, kekal tak benda tu tak kekal. Tapi kalau kita buat kerana Allah, itulah benda yang akan menjadi berkekalan.
mudah-mudahanlah selepas ni Allah Ta'ala akan terus limpahkan rahmat dan kebaikan kepada orang soleh, pada orang yang benar-benar beramanah, ikhlas dan melaksanakan serta berniat untuk membantu umat dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selut tabik spring saya bagi kepada pengurusan tahun ni. Dengar kata tahun depan 25, tak tahulah kan. Sebab dia tiap-tiap tahun naik, tiba-tiba kalau turun dia cerai sikit lah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus rahmati kita semua, insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Kita pertemuan terakhir bulan lepas pada dosa yang ke-23, muka surat yang ke-128, di bawah tajuk mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita tengok ini termasuk perbicaraan ataupun perbincangan yang melibatkan betapa rapuhnya kita dalam nak menetapkan keimanan dan hati kita untuk berpegang teguh dengan rukun iman yang keenam, iaitulah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bulan lepas kita dah bicara dah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah kata sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan ketetapan, ketentuan. Termasuklah kita sebelum kita lahir lagi, Allah dah letakkan kita ahli syurga, ahli neraka. Kalau kita tak buat sesuatu, maka kita akan berada di atas jalan ketetapan Allah itu. Kalaulah jalan ketetapan Allah itu ahli syurga, rezeki kita lah. Tapi kalau jalan ketetapan Allah itu ahli neraka dan kita tak berusaha untuk ubah nasib kita untuk bawa pergi ke syurga, maka ketetapan itu akan berjalan ke atas diri kita. Dan kita nak membicarakan dalam bab ni berkenaan satu puak yang dipanggil sebagai Qadariyah. Yang mana puak Qadariyah ini adalah satu golongan yang mereka menyatakan bahawa kalau kita buat baik tu, benda tu daripada Allah, tapi kalau benda buruk tu daripada diri sendiri. Allah sebut dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah kata kadang-kadang kamu menyangka, kamu merasakan bila kamu buat satu kebaikan tu, min hasanah kebaikan, faminallah, maka dia datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Dan bila kamu buat benda jahat, kamu kata dia mai pada kamu. Betul kita sebut lagu tu dah. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang buruk tu pada saya. Kan? Sebut qul kullum min indillah. Katakan wahai Muhammad, semuanya daripada Allah. Baik daripada Allah, buruk pun daripada Allah. Jadi bila kita faham bab ni, biasanya orang akan sebut baik tu pada Allah, buruk tu pada saya, nak menunjukkan bahawa kehinaan dan kelemahan diri kita, atas keyakinan bahawa yang lemah itu juga datang daripada ketetapan Allah. Itu kita kena beriman. Siapa tak beriman benda tu, maka dia tak beriman sepenuhnya dengan qada dan qadar Allah. Dia termasuk dalam golongan mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita tahu satu-satu benda tu buruk, dengan apa yang kita ada dari segi akal, dari segi dalil Quran dan hadis, kewarasan yang boleh berfikir, kita masih meneruskan lagi keburukan, maka itu seolah-olah kita membawa diri kita ke neraka. Kita duk mencuri. Ada orang yang mencuri, dia tak tahu kata mencuri itu haram. Ada orang berzina yang dia tak tahu berzina itu haram. Ada orang yang tak solat, dia tak tahu solat itu haram. Untuk zaman yang penuh dengan kemodenan teknologi ni, kita boleh habaq benda ni mustahil lah. Mustahil. Kalau siapa yang dia tak pergi sekolah daripada tadika sampailah dia besar, mungkin. Tapi kalau kata dia pergi sekolah sampai sekolah menengah pun, benda-benda macam ni kalau dia mak tak tahu, kita akan bagi tahu dia bohong. Sebab ini asas-asas agama yang memang diajar di sekolah. Jadi bagaimana kita nak buat dengan benda ni? Semua bila kita buat kejahatan, ini adalah daripada ketetapan Allah. Dan apa Allah tetap pada kejahatan? Allah tetapkan supaya bertaubat kepada Allah. Yang tu yang Allah nak pada kita. Kalau Qadariyah ni dah, jahat ni bukan pada Allah, takkanlah Allah nak tetap kita buat jahat. Hang yang buat jahat. Mana kata zalim lah kalau Allah tetapkan satu tu orang buat jahat, betul? Dia kata aku tu tak? Kita akan kata aku tu tak? Itulah Qadariyah kata.
Apabila kita tahu satu benda tu jahat, yang terbaik pada benda jahat apa dia? Sebaik-baik orang yang buat dosa adalah tawabun. Dia kata Nabi SAW, orang yang bertaubat. Makna kata lepas kita buat jahat, ada tak cara nak jadi baik? Ada. Tapi tak, Qadariyah ni dia kata hang buat jahat-jahat lah hang. Yang tu benda yang kita nak ubah, yang dibicarakan pada bab ni. Baik, kita nak sambung pada hadis pada muka surat 128 tu insya-Allah. Terdapat satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah wa jama'allahu an-nasa fi sa'idi wahidin nadi munadi yasma'ul awwalina wal akhirin aina khasma'illah fayaqumul qadariyah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang bermaksud, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan orang yang terdahulu, yakni umat yang terdahulu, dan umat yang mutaakhir, yakni umat yang kemudian di hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh malaikat menyeru sekalian makhluk dengan ucapan, di manakah musuh-musuh yang mencanggahi perintah Allah? Selepas itu bangun kumpulan Qadariyah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar mereka dibawa ke neraka. Pada hadis ni, orang yang menolak, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun yang ni mungkin kita bicarakan pada orang yang menganggap bahawa kemaksiatan, kejahatan itu pada diri sendiri. Itu termasuk dalam orang yang menolak takdir Allah. Dia benda-benda yang lain pun termasuk. Saya pernah jumpa ada orang menyatakan kepada saya ni ustaz semayang puluh-puluh tahun, duk minta selalu ke Allah, tapi saya rasa Allah ni tak dengar apa saya minta. Dia tak bagi pun kat saya. Saya minta ni lama dah. Saya dah rasa saya dah malas dah nak semayang. Nampak? Apa tujuan dia semayang sebenarnya? Apa tujuan kita semayang sebenarnya? Apa sebab tujuan kita semayang? Dia ada dua sebab. Kalau dalam Quran, pertama Allah sebut wa aqimis salata li dhikri. Allah sebut kat Nabi Musa, dan dirikan solat untuk mengingatiku. Allah dah sebut untuk minta, tak sebut. Yang kedua, kita solat hari ni sebab ianya merupakan arahan, perintah Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Ini arahan. Ada disebut minta? Tak. Jadi bila kita meletakkan solat itu sebagai tempat meminta yang utama, dan bila kita tak dapat dengan maksud Allah nak uji kita, maka ketika itu kita mula mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita takut cakap-cakap macam tu boleh jatuh kepada kekufuran. Sebab dia dah mula putus asa dengan rahmat Allah. Dia dah mula merasakan Allah tu bersifat tidak adil kepada dia. Dia mula meletakkan sesuatu yang buruk pada pemikiran dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni juga termasuk dalam golongan ni. Maka Nabi SAW kata, di akhirat apabila semua manusia daripada dulu sampai yang terakhir dikumpulkan, kemudian akan diseru oleh malaikat, manakah musuh-musuh Allah? Antara yang akan bangun termasuklah golongan Qadariyah ni. Mereka ni Islam. Mereka Islam. Tanya Tuhan ni pun siapa? Allah. Tanya Nabi Muhammad, suruh syahadah, boleh syahadah. Tapi pegangan keimanan mereka lemah. Sehingga ada beberapa perkara mereka berlawanan dengan apa telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Kita kalau kata Allah bagi takdir ni, nak buat macam mana tuan? Redha, sabar. Dua benda yang paling berat sebenarnya. Walaupun sebutan tu mudah, kan? Kita tak lalu benda tu, tak apalah. Saya minta maaf saja saya nak sebut Abang Faizul, kan? Seperti mana cahaya mata abang yang kedua, kan, dengan keadaan Allah uji tu. Kalau saya kena, belum tentu saya akan sekuat Abang Faizul. Teruk abang sabang. Yang kena aja tahu. Dan orang bila dia tak menganggap yang tu takdir daripada Allah, dia tak faham kata, oi, aku kalau jadi macam ni sebenarnya aku kena lebih rapat dengan Allah, kena redha dengan Allah, aku kena banyak lagi minta ke Allah. Dia silap-silap, dia boleh tinggalkan Allah.
Saya minta maaf bang, cuma kita nak bagi nampak isu. Sebab benda berat ni bukan semua orang boleh tanggung. Macam yang sehari dua ni, yang 15 pelajar pelajar syurga kita kan, yang sedang jalan perjalanan berjihad menuntut ilmu dalam keadaan macam tu. Rasa-rasa family ni macam mana? Tengok tu dah sedih. Saya paling touching bila tengok mereka tunjuk nasi yang nak bekalan-bekalan nasi, ketupat apa semua tu. Boleh faham tak? Family main hantar kot. Anakku dah balik raya ni, nak pergi balik, pergi mengaji, nak bagilah bekal lagi sampai sana makan. Kan? Duk terbayang dah anak aku ni bakal jadi cikgu, anak aku ni akan membantu umat, akan memberi manfaat kepada masyarakat. Tiba-tiba jadi lagu tu. Rasa-rasa senang dah nak terima. Hak kita tak kena mengena pun tengok geram. Tambah-tambah bila keluar pula lepas video dia scam tu. Kan? Tapi nak abang kata ini takdir, ini Allah tetap. Tang situ Allah nak tengok kita. Tak kena tak apa, senang cakap. Kena tu, time tu lah ujian sebenar kita. Sama ada kita nak redha atau kita nak kufur kepada Allah. Aashkuru am akfur, sama ada kamu nak bersyukur ataupun kamu akan kufur. Sebab tu dalam bab ni Allah letakkan beriman kepada qada dan qadar itu sebagai rukun iman. Kalau betul kamu mengaku Allah itu Tuhan, kamu buatlah macam mana pun untuk terima. Ini adalah apa yang aku tetapkan untukmu, wahai hamba-Ku. Berat tuan, no? Dengar pun berat, apatah lagi orang yang menanggungnya. Sebab tu kita jangan buat main. Kadang-kadang kita nampak satu-satu orang tu kan, kadang-kadang lah contoh kan, orang main curi tabung masjid, kita tengok marah kan. Memang semua orang marah lah. Tapi tengok keadaan bila dah dapat tu, apa tujuan curi. Kadang-kadang kita tengok orang kena tangkap curi sardin kan, sampai kena jail kan. Apa sebab dia curi sardin? Nak curi-curi mah pergi rompak bank. Ni pasal apa dia pergi curi sardin? Rasa orang curi susu, curi pampers, agak-agak kita apa dia? Hukum. Kita tak tahu apa takdir yang Allah letakkan kepada dia, betapa susahnya laluan kehidupan dia. Manusia ni kerana hukum tambah samalah. Hukum lah orang tak tengok kan. Hukum pakai jari. Dia type hak tu, dia komen hak ni. Oh sedap. Tak apa, dia lupa malaikat duk catat. Dia lupa Allah nak tengok. Sebab tu kira dalam qada dan qadar ni bagaimana kita nak didik hati kita bila kita dapat kebaikan. Ya Allah, terima kasih. Bila Allah uji dengan kesusahan, ya Allah redha, aku redha ya Allah. Bantu ku untuk aku redha. Sebab kalau kita tak ada benda tu, kita akan bangun di seruan akhirat nanti sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan benda yang ringan, bukan benda yang kecil. Takkanlah musuh Allah nak dipelawar masuk syurga Allah. Logik akal sekarang ni pun kita akan menolak benda tu. Ni nak didik hati kita untuk benar-benar menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 47 hingga 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia, dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan bertiarap di atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Antara sebab mereka Puak Qadariyah dinamakan musuh Allah atau pembantah, yakni penentang, kerana mereka mempertikai dengan mengatakan tidak mungkin Allah menentukan seseorang melakukan maksiat.
kemudian dia sendiri mengazabkan mereka atas maksiat tersebut. Okey, ayat ni apa yang kita boleh faham? Allah sebutkan orang yang berdosa, yang buat maksiat kat dunia, mereka ni adalah golongan yang disesatkan di dunia, maksudnya tidak diberikan hidayah dan berada di akhirat nanti dalam api neraka. Dan Allah Ta'ala detailkan ketika berada di dalam neraka itu, dikatakan kepada mereka, rasalah bakaran api neraka ini. Maka Qadariyah dia kata apa? Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat benda lagu ni? Dia kata, sanggup Allah Ta'ala nak bakar ciptaan dia? Sanggup Allah Ta'ala nak bakar makhluk dia? Kenapa Allah letakkan makhluk dia duduk di atas kejahatan? Dia kata tak mungkin Allah akan letakkan macam ni. Dia kata yang buat jahat tu siapa dia? Yang buat jahat tu adalah diri sendiri, bukan sebab Allah Ta'ala tetapkan. Yang tu yang disanggah oleh ulama. Dan yang tu juga yang disebut oleh Nabi SAW. Saya dah sebut dah hari tu berkenaan, kita ada 3 rujukan utama yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang waras. Bila kita orang Islam, kita ada Quran, kita ada hadis. Kemudian sumber hukum kita yang lagi 2, ijma' dan qiyas. Ulama' kita sentiasa menerangkan apa yang mesti kita buat. Dan yang paling penting, kita ada ilham, kita ada akal, kita boleh beza baik buruk. Kita tahu mana betul, mana salah. Walaupun yang salah tu kita buat, tapi kita tahu itu salah. Ada orang semayang, ada orang tak semayang, dia abang kata dia tak salah. Orang murtad dia akan kata lagu tu. Kecuali orang tu dia memang benar-benar tak heran dengan Allah. Nak semayang, aku tak wajib semayang. Dia sebut begitu, tu dia kufur tu. Biasanya orang yang ada iman, dia tahu benda tu salah dan dia akan mengaku benda tu salah, walaupun dia buat benda salah tersebut. Patutnya dah tahu benda tu salah, nak buat apa? Janganlah buat. Macam saya sebut tadi mukadimah, ada orang yang pergi cari daging korban dengan keadaan dia nak ambil kesempatan makan atas angin. Dia tahu tak benda tu salah? Dia tahu. Tapi kenapa dia buat? Sebab dia nampak di sana ada satu keuntungan. Biasanya kalau kita nak buat benda jahat, kali pertama dia ketak sikit, dia takut sikit. Tapi kalau berjaya, kali kedua tu champion lah. Dia akan update, dia akan upgrade lagi. Dia akan cari apakah kelemahan kali pertama, supaya apa yang dia buat kali kedua tu lebih clean. Sebab tu dosa ni jangan duk bagi biasa buat. Bila duk buat selalu, dia akan jadi biasa. Bila dah jadi biasa, dia mula nak buat hal lain pula, walaupun dia tahu benda tu tak boleh. Semalam saya menerima satu panggilan daripada seorang hamba Allah. Ini cerita betul, wallahi. Ada WhatsApp dia pun ada, dia bagi WhatsApp, lalu saya call dia. Dia kata kami ni nak buat satu program khidmat masyarakat. Kami nak pergi satu tempat, dan pada program tu kami nak cari sumbangan orang ramai lah. Dan lepas habis semua tu, kami nak pergi bercuti. Cumanya program khidmat masyarakat ni kami nak masukkan sekali dengan perbelanjaan bercuti, tanpa kami nak habak ke orang ramai. Maksudnya orang akan tahu mereka nak pergi khidmat masyarakat. Orang takkan tahu mereka nak pergi bercuti. Contoh khidmat masyarakat, penginapan 1,000, mereka nak up jadi 3,000 sebab nak pergi dengan bercuti sekali. Lalu saya kata guni lah. Okey, kalau hampa minta ke orang nak pergi khidmat masyarakat, rasa-rasa orang bagi. Kalau orang main jumpa hampa, ni kami nak buat khidmat masyarakat ni, kok ada nak bagi sumbangan, nak tolong orang susah, ada nak bagi. Kurang-kurang kita dah berasa nak bagi. Orang main jumpa kita, tuan boleh bagi sumbangan sikit tak, kami nak pergi bercuti. Rasa-rasa orang bagi tak? Orang mesti tak bagi. Jadi pasal apa hampa hidden dalam tu? Sebab hampa tahu orang tak bagi. Hampa buat benda yang salah, hampa cuba tipu orang. Nampak? Ada orang yang dia berfikiran macam ni. Dia menggunakan asbab kebaikan untuk dia nak buat sesuatu untuk kehidupan dia. Ni lah yang orang panggil penunggang agama ni. Kalau kantoi tak malu ke orang Islam? Hampa kata nak pergi sini-sini, lalah hampa duk seronok enjoy tang ni. Duit kami bagi kat hampa. Hak duk kena tu. Banyaklah kan orang duk buat skema haji umrah ni pun ada juga. Haji kita ada juga skema haji, skema umrah.
Semua guna agama aku tu. Maka di sini nak dijelaskan kepada kita bahawa sebenarnya manusia tahu benda dia buat tu salah, tapi sebab duk buat dah dan dia rasa benda tu jadi mudah, dia buat ah. Dia teruskan walaupun dia tahu benda tu salah. Tapi ingat, dia akan mai satu waktu di mana kesalahan itu akan menjadi benda yang diketahui orang. Kesalahan itu akan menjadi satu beban yang berat. Kot kalau sampai mati dia tak kantoi, ke akhirat pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita kata hak jahat tu mai pada kita. Itu salah satu pelepasan. Tak apalah nak buat macam mana, dah saya memang takdir Allah tetap dah kat saya kena minum arak. Saya dah buat guna. Takkan kita nak cakap aku tu? Awak hang teruk sangat ke? Hang tak boleh tinggal langsung ke? Tak boleh berubah ke? Bermakna dia tak ada satu motivasi untuk sentiasa membawa diri dia ke arah kebaikan kepada Tuhan. Sebab tu puak Qadariyah ni bahaya. Nah, sebab tu dia pun berada dalam keadaan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Nabi SAW. Baik. Diriwayatkan oleh Hisham bin Hasan daripada Al-Hasan berkata, saya ambil pada terjemahan, demi Allah, sekiranya seseorang Qadariyah itu berpuasa sehingga kurus, bersolat sehingga menjadi kecil seperti lidi, Allah SWT tetap akan menyeret mukanya dalam neraka Saqar. Kemudian dikatakan padanya, rasalah sentuhan daripada neraka Saqar. Sesungguhnya setiap satu kami ciptakan dengan ketetapan. Kira nak habang kata orang yang tak mau nak terima ketetapan Allah ni, tak kira lah daripada kebaikan dan keburukan, buatlah apa ibadat pun. Kira hak ni ulama sebut tuan-tuan, kira dengar pun geru juga no. Puasa sampai gurih, daripada besar sampai kecil puasa tak berhenti, semayang sampai jadi lidi. Nah, kata semayang ya, buatlah apa ibadat sekali sebanyak mana pun, tapi dalam diri kita tidak ada sifat reda pada apa diberikan oleh Allah dari segi kebaikan maupun keburukan, maka ketika itu kita akan berada dalam neraka Saqar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok balik pada penjelasan qada dan qadar, seperti mana hadis yang kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi, ketika benar Sayyidina Jibril datang mengajar kepada Nabi SAW berkenaan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Hak ni hadis yang agak panjang, boleh buka hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua. Dan bila dia sebut tentang qada dan qadar, tu'mina billah khairihi wa syarrih, kamu beriman kepada Allah pada yang baik dan pada yang buruk. Itulah qada dan qadar. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada nak menzalimi hamba-hamba dia. Sebab Allah bagi semua kepada hamba dia. Hak ni kita kena sebut selalu sebenarnya, supaya orang sedar bahawa kesalahan itu sebenarnya apa yang perlu kita buat untuk kita jadikan kita mulia, bila kita betulkan kesalahan, bukan kita menyerah dengan kesalahan. Siapa menyerah atas kesalahan, dia termasuk dalam golongan Qadariyah. Mereka yang akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kaisi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bermaksud setiap sesuatu diciptakan dengan qadar, yakni ketetapan Allah, sehingga sifat malas ataupun kecerdikan, balok ataupun bijak, itu juga berada pada ketetapan. Tuan-tuan, tanyalah cikgu. Jangan tanya saya, kita tanya cikgu Firdaus. Nak mengajak satu kelas, tiap cikgu bila masuk mengajak, apakah impian seorang cikgu tu? Kalau boleh sebelum dia keluar pada kelas, seluruh kelas dia faham.
Tapi bila dia masuk kelas, ada orang yang duduk tegak, buku dah buka, mata duk tengok kita. Ada orang yang duk kalih belakang, duk menyembang. Ada orang yang muka tersembam atas meja lena. Ada orang yang kita masuk ya, dia angkat tangan nak keluar. Jadi ending dia tak semua orang akan dapat apa yang kita nak daripada kita penat dalam mengajak dan mendidik pada waktu tu. Dia jadi ke mana aku tu? Sebab ini, kecerdikan dan kemalasan. Orang yang faham, orang yang bersungguh, hasil pada didikan mak ayah dia yang mementingkan, suruh bagi faham ke anak betapa pentingnya ilmu, maka anak ni akan jadi orang yang cerdik. Tapi kalau mak ayah pun tak heran, buku sekolah anak pun tak kisah, anak dapat periksa, markah biasa-biasa, markah fail, dia tak berasa benda tu satu bebanan, dia tak rasa benda tu dia kena buat pembetulan. Terkadang tegak-tegak, awak merah banyak ni, lepas ni rajin sikit nah, main tegak gitu ya. Tak ada lah kot kata nak buat satu usaha, cari tuition ke, beli buku tambahan ke, duduk ajar sendiri ke, kan? Maka apa akan jadi dengan anak ni? Anak ni akan dibentuk dengan kemalasan. Maka kena faham bahawa hari ni kaya dengan miskin, bagaimana kita dapat menatakan seorang tu kaya atau miskin? Melalui usaha yang dia buat. Orang yang nak kaya, dia tahu dia tak boleh duduk saja. Dia kena bergerak, dia kena buat sesuatu. Nak miskin senang lah, duduk harap subsidi. Nah, apa ada aku makan, apa orang bagi aku terima. Nak suruh aku kerja, no way. Maka inilah yang Nabi SAW nak bagi tahu, kata Allah tetap ni, takkan kita nak duduk sampai keadaan macam tu. Kita kena ada perubahan. Semua dah diberikan. Bagaimana Nabi SAW mengajar kita sepanjang kehidupan. Cukuplah kita tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita kata Nabi kita miskin. Allah tak Nabi kita miskin ke? Tak, Nabi kita kaya. Nabi kita kaya raya. Nabi SAW kalau dia nak apa-apa, tuan-tuan, cukup dengan Nabi sebut dia. Nabi sebut dia, semua akan baik bagi kat Nabi SAW. Tapi Nabi nak ajar apa kepada para sahabat? Kenapa Nabi hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana? Sebab Nabi nak habaq bahawa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kitalah yang akan memilihnya untuk menjadikan ianya kebaikan pada diri kita. Walaupun Nabi berkahwin dengan seorang hartawan, Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan sederhana sehingga nampak Nabi kita ini susah, miskin. Sebab apa? Nabi nak ajak kita, harta ni takkan memberi apa-apa kebaikan kepada kita, kecuali kalau kita gunakannya dengan mencari balik redha Allah, dengan melakukan ibadat kepada Allah. Jadi padalah bila setiap kali buat exam di sekolah, akan ada nombor 1, akan ada nombor lah. Orang hak duduk cegak panggung, kita bagi ni, dia tulis, kita ada buat nota, sekali bagi latihan, dia jawab apa kerja sekolah tak pernah miss. Tiba-tiba orang ni dapat lah. Masuk akal tak, tuan? Tak masuk akal. Biasanya hak ni kan duduk nombor 1. Sebab tu cikgu kalau dia tengok anak murid kelas ni, dia boleh tahu dah, dia ni lingkup, kan? Dia ni tunggin, dia ni okey, dia ni akan dapat straight A. Dia pun boleh ramal. Sebab apa? Dia nampak satu-satu orang tu betapa seseorang tu sedang mencari kecerdikan atau seseorang tu sedang menunjukkan kemalasan. Awak Allah tetap jadi malas, padahal masing-masing sihat, otak yang sama, boleh berfikir-fikir yang sama, duduk di sekolah yang sama, kelas yang sama, guru yang sama, pelajaran yang sama. Kenapa kawan ni boleh, kawan ni tak boleh? Boleh faham tak? Saya takut tak faham ni. Bahan ni kira dia cerita bab tinggi jugalah, kan? Antara cerita tinggi. Tapi okey, kata okey, macam saya mak minggu lepas bulan lepas okey, dia doktor tanya ketetapan tu sampai bila? Hadis mana tu?
Okey. Sehingga sifat malas atau keburukan. Okey. Yang tu sehingga tu maksudnya apa sehingga? Sehingga sifat malas ataupun kecerdikan. Kira sampai kata hak cerdik dengan hak malas tu pun berada dalam ketetapan Allah. Termasuk sekali semua benda. Maksud dia tak ada satu benda pun yang diri kita sekarang ni melainkan semuanya ditetapkan oleh Allah. Sampai dah abang cerdik malas pun Allah dah tetap sebenarnya. Tapi dia ada tapi dia. Apa tapi dia? Okey, kalau betul lah kata Allah tetap kita malas, kita ada sekolah, kita ada mak ayah yang kena bimbing, kita ada guru-guru yang kena tunjuk ajar. Melainkan orang yang duduk dalam kemalasan ni, dia terus nak pilih malas. Dia punting sekolah, dia tak pergi sekolah, dia kerja tak buat, maka dia akan stay dalam kemalasan dia. Ditambah pula dengan mak ayah dia pun yang tak ambil apa-apa tindakan, akan bertambahlah kemalasan tadi. Tapi asal Allah tetap dia malas, tapi dia ada satu usaha nak ubah diri. Mungkin dengan sebab dia malas, dia dapat result teruk, balik dia pak dia tibai dah suku nyawa. Dia jadi sakit, dia jadi serik, dia jadi tak mau nak buat tu. Dia jadi berubah. Maka dia akan dapat tak cerdik tadi? Dia akan dapat. Walaupun takdir asal dia ahli malas. Walaupun dia ahli malas. Wal'iyazubillah, saya bagi contoh. Allah takdirkan saya ahli neraka. Wal'iyazubillah. Takkan nak bagi contoh tunjuk marah lagi kan. Tapi kita faham. Bila kita duduk main dengar kuliah, duk baca-baca Quran, duk tengok terjemahan ni, banyak sangat aku buat benda Tuhan tak bagi ni. Kan aku duk tipu orang, aku duk makan riba, aku duk minum arak, aku duk zina. Benda ni semua Tuhan tak bagi, macam mana aku nanti? Kan? Ish, tak boleh ni, aku kena buat satu ni. Waktu tu dia berusaha untuk berhenti sampai satu tahap dia boleh tinggal. Dia taubat ke Allah. Allah panjangkan umur dia sempat bertaubat kepada Allah. Allah ampunkan dosa dia. Dia akan jadi di neraka tak? Tak. Sebab tu antara doa Ramadan yang Nabi minta kita doa banyak, terutamanya dalam solat witir, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan tengkok kami daripada neraka-Mu. Ataupun kita duk sebut selalu dalam solat setiap kali selepas solat fardu, Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita ahli neraka, kan, duk minta apa lagi bebas daripada neraka? Inilah Qadariyah kata, kalau Allah dah tetap neraka lah. Tak boleh buat apa dah. Masuk pergi semayang lah, buat apa jadi buat, hang tetap ahli neraka. Habis tu siapa kita minta Allah lindung kita daripada neraka? Sebab kita nak tunjuk ke Allah, ini effort yang aku minta kepada kau ya Allah, bantu aku supaya aku tak jadi ahli neraka. Walaupun kemungkinan ada 50% aku ditetapkan sebagai ahli neraka. Ya dah 50-50 dah kan, 50 syurga, 50 neraka. Kalau sampai yang tu pun boleh berubah, malas dengan rajin boleh ubah tak? Boleh ubah. Makna kata apa yang kita boleh faham di sini? Macam mana cara nak berubah? Dia main pada siapa? Pada kita. Dengan apa? Dengan bila kita faham agama, faham Quran, faham hadis, dengan ajaran mak ayah, dengan didikan guru-guru, dengan bacaan kita, dengan memikirkan, menggunakan akal yang sewarasnya, bukan berfikir menggunakan nafsu, menggunakan mata hati kita, maka kebenaran pasti akan kita jumpa. Dan bila kita jumpa kebenaran, kita nak buat lagi tak kejahatan? Kita tak buat. Kita menggunakan takdir tadi untuk kita membawa kebaikan kepada diri kita, meningkatkan prestasi keimanan kita. Sebab tu kira Nabi SAW kata ni, okey, sekarang doktor setuju tak dengan Nabi sebut ni? Setuju. Nak abang kata maha hebat Allah, semua Allah tetap. Kalau ada satu dua benda Allah tak tetap, hebat ada Allah, mana hebat? Yang kata Tuhan ni dia lah kena tetap. Macam mana hari ni kalau kita bos, ada tak ketetapan kita bagi kat pekerja kita? Ada. Bak kerja ni semua aku dah bagi settle dah kat hang. Hang masuk, apa hang kena buat, apa skop kerja hang, apa SOP dia, kira apa hang kena masuk, kira apa hang break, kira apa hang keluar, semua aku bagi. Hang follow, hang dapat apa? Hang beriman dengan apa yang aku bagi pada skop kerja hang tadi,
gaji hang elok tak kacau, silap-silap aku akan bagi bonus kat hang, cepat aku akan upgrade kenaikan hang akan berada pada martabat yang tinggi. Sama tak dengan Allah? Sama. Allah tetap macam ni, tapi kita ambil kebaikan daripada apa yang ada untuk kita ubah diri kita. Kita akan dapat benda yang sama. Dapat pahala bonus, dapat kenaikan martabat, ditinggikan kedudukan. Syurga kita mungkin asal pada neraka boleh masuk syurga. Syurga tu pula akan naik up. Mungkin jadi kita akan dapat sampai tahap Firdaus. Semua tu bergantung kepada diri apa yang kita nak buat. Harap boleh fahamlah, mudah-mudahan insya-Allah. Nah, baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, setiap sesuatu telah Allah ciptakan mengikut ketetapan dan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz sebelum berlakunya, yakni terjadinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Maksudnya, padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Apa yang kita nak amak di sini? Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengulas ayat ini dengan menyatakan padanya ada dua penafsiran. Pertama, memahaminya dengan makna masdar, yakni sumber, iaitu membawa maksud Allah menciptakan kamu dan amalan kamu. Kedua, memahami dari sudut makna membawa erti Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu dengan tangan kamu, seperti berhala. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perbuatan manusia dicipta oleh Allah. Ni kita nak gerak jari ni, ini juga berdada pada qadar Allah, ketetapan Allah. Berapa ramai orang yang dia hidup, Allah Ta'ala tetapkan jari dia boleh bergerak. Mai satu hari Allah Ta'ala tetapkan jari dia duk keras. Orang yang kena angin ahmar contoh, kena stroke. Asal elok kuat apa semua, kena setengah kena stroke, sebelah tak boleh jalan, sebelah tak hidup. Nak bergerak bukan kata nak angkat tangan, menguit jari pun tak boleh, tak ada kekuatan. Padahal nampak okey. Di manakah berlakunya keadaan tu? Apabila ianya datang dengan ketetapan Allah. Maka sebab tu pada ayat ni Ibnu Abbas dia sebut tadi, Allah cipta ni dalam keadaan apa saja yang berlaku. Tuan-tuan ada apps dah? Kau ada pasang app kesihatan ke, ada pakai jam yang duk kira kita punya tapak ke apa ke kan? Kan? Tuan-tuan rasa Allah tahu dah hari ni kita jalan berapa step? Allah lebih mengetahui benda tu. Sebab kalau Allah tak tahu, lemahlah Allah. Apa kata cipta tapi tak tahu? Mana boleh tu? Dia akan berlaku kelemahan pada Allah. Maka pada step yang Allah cipta tu, hari ni setiap hari hang akan jalan lebih kurang lebih pada 10,000 step. Mai tiba-tiba minggu depan Allah nak tetapkan, aku akan berhentikan setiap perjalanan hang. Allah datangkan stroke contoh, wal-iyazubillah. Saya sebut contoh lah. Boleh tak berlaku tiba-tiba benda tu? Boleh. Bagaimana berlaku? Maka dia akan disebutkan dengan punca sakit, yang tu, yang ni. Padahal punca utama itu adalah ketetapan Allah. Satu benda saja ketetapan Allah, tapi orang jarang sebut ketetapan Allah. Apa dia? Dia tu sebenarnya memang ketetapan Allah dah, tapi bila berlaku benda tu orang tak sebut ketetapan Allah. Apa dia tuan? Orang bagi teka-teki pula dah. Pak ngah. Mati. Mati pasal apa orang mati? Ketetapan Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah bak siap dah. Bila mai waktu hang mati, mati. Aku yang tetap waktu tu, tak lambat, tak lewat. Tapi orang sebut, siapa mati bangau ni? Awak Pak Long ni mati. Heart attack, accident. Sampai tak tahu, tak tahulah. Lalas tulis apa? Mati mengejut. Kan? Tak ada punca.
cek jantung elok, semua elok, buat postmortem tak ada problem. Lalas gelap mati mengejut. Ada tak disebut ajal? Ada tak disebut takdir Allah? Kalau kita ikut pada satu cerita, ini adalah kemuliaan yang diberikan supaya manusia tak menyalahkan Israel. Kalau kata semua doa ba'd tu pakai orang benci Israel lah. Orang tak pernah sebut pun macam mana Israel dah mai, Israel buat kerja dia. Tak ada orang sebut. Punca kematian ada pernah jumpa dalam surat mati Israel mai kerja. Takdir Allah tak ada. Mesti dah punca. Dia akan duduk tang punca. Jadi apa yang nak disebutkan oleh Ibnu Mas'ud telah diulas pula oleh Ibnu Jarir. Dia nak Ahmad kata dia ada dua cara pemahaman. Yang pertama, bila kita tengok ayat ni daripada makna dia, Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Makna kata bersyukurlah kita sebenarnya Allah takdirkan kita untuk jadi ahli surau. Allah takdirkan kita bukan setakat pergi semayang, tapi kalau ada majlis ilmu kita pilih untuk duduk. Walaupun kadang-kadang boring, kan, duduk dengan saya antara orang yang paling boring lah kot kat sini kan. Tapi tuan-tuan dengar kan, saya ni pun kadang-kadang duduk dengar orang cakap kan, mata ni tak boleh buka ni, tapi duduk juga dengar kan. Siapa yang izin kita duduk kat sini? Bagaimana kita duduk ni? Ini ketetapan Allah. Tapi ketetapan ni ketetapan yang baik, dan kita tak berasa nak berhenti benda ni. Meluat nak duduk tadi, malas dah lepas ni jom lah, tak duduk kuliah lah. Kita tak akan buat lagu tu kot, insya-Allah. Sebab kita faham kita duduk ni bukan duduk saja, duduk ada manfaat, ada ilmu, duduk ada barakah, malaikat doakan kita. Sebab apa kita pilih untuk duduk juga? Sebab kita faham kelebihan majlis ilmu, kebesaran. Ada orang yang setengah tu siap bertawah kan. Ada berlaku kekeh bila mai dia pentadbir, ada beberapa buah masjid surau tukar pentadbiran baru, potong habis ceramah. Empok ni duk main merapu lah, habis duit masjid lah. Orang bukan dengar sangat pun, tak payah duk buat banyak-banyak kan. Sebab apa dia pilih lagu tu? Ketetapan Allah, tapi atas dasar kehinaan yang dia buat. Dia potong jalan agama. Sedangkan hang patutnya bila hang pegang masjid, hang martabatkan agama. Hang tengok ada hari-hari yang kosong lagi, hang penuhkan dengan kuliah, dengan kelas fardu ain pengajian agama, tapi hang pilih untuk ni. Mungkin dia kata kita ni nak simpan duit nak buat tu, dia akan dapat tak duit dia simpan tadi? Dia akan dapat. Tapi dari segi takdir, dia telah melakukan penganiayaan pada diri dia. Dia telah menghinakan diri dia. Maka sebenarnya yakinlah semua Allah Ta'ala tetapkan pada kita dah. Dan kalau kita faham benda tu kan, kita kata ya Allah, janganlah terus tetapkan aku atas keburukan. Ini dia akan boleh jadi satu doa tau kat kita. Ya Allah, jangan tetapkan kau atas neraka. Ya Allah, kalau dia tetapkan neraka, ubahlah ya Allah. Kalau ditetapkan aku atas maksiat, hentikanlah ya Allah. Kalau ditetapkan atas kekufuran, tetapkan imanku wahai Allah. Bila kita faham benda ni, kita boleh kalih benda tu jadi satu doa kebaikan untuk kita. Sebenarnya doa Allahumma ajirna minan nar tu pun dah cukup bukti dah kepada kita. Pasal apa kita takut sangat neraka, minta Allah lindung pada kita? Sebab kita tahu neraka tu adalah tempat yang bukan kita kena pi. Nabi SAW ajak kita buat benda jangan pi neraka. So kita nak pergi syurga, kita cuba buat amalan ahli syurga. Oh, Allah dah tetap dah hang neraka. Tapi dengan kita buat perbuatan ahli syurga, Allah boleh jauh tak kita pada neraka? Boleh. Ini kepentingan untuk kita yakin pada setiap ketetapan Allah. Sebab tu saya sebut juga bulan lepas, qada ni ada dua. Satu qada mubram, satu muallaq. Satu yang Allah saja boleh ubah, satu lagi kita yang boleh ubah. Bergantung kepada apa yang kita lakukan dari segi usaha, tawakal dan doa serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap kita boleh faham apa yang saya sampaikan. Saya harap sangat-sangat masing-masing boleh faham, supaya dalam diri kita sentiasa menyerahkan baik buruk itu kepada Allah. Jadi yang baik itu alhamdulillah daripada Allah.
Ni bersepah ni duk tak duk kita hang jadi guni ni. Takdir Allah. Allah tetapkan, tak apa, aku redha, aku sabar. Mana kata kalau dia boleh sebut lagu tu, dia faham. Dia tahu apa yang dia kena buat. Walaupun dia dilanda pelbagai bentuk musibah, dia masih mampu redha dan sabar atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan perhabiskan daripada bab ni insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As, dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wabtah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلادنا وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله